Anda bersama kami dalam rancangan Sahabat Bertanya, sebuah podcast soal jawab soalan-soalan kehidupan dan agama yang ditujukan kepada Ustaz Abdul Hafiz bersama kami, iaitu hos anda Indra Sahib, Ijat Koki dan Eric Pipul, meneroka mencari jawapan intisari yang menusuk ke jiwa. Assalamualaikum semua. Selamat datang. Malam ini gua ada nasihat untuk lu brother-brother di luar sana. Dengarkan ya. Ini podcast kita sembang ilmu. Brother, lu jangan pula mati kutu. Kembalilah kepada Tuhan yang satu. Mencari ilmu itu adalah tujuanmu. Rukun Islam 5 perkara. Fahamilah yang wajib darinya. Bukan nak merepek dan mengecam anda. Ingatlah hidup ini hanya sementara. Yeah. Malam ini gua mau cincang sama brother-brother di luar sana. Oi. Panas. Gua mau ajak mereka dengar ini podcast. Jangan main-main. Dengarkan nasihat daripada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Ini podcast kita sembang ilmu. Brother, lu jangan pula mati kutu. Kembalilah kepada Tuhan yang satu. Mencari ilmu itu adalah tujuanmu. Rukun Islam 5 perkara. Fahamilah yang wajib darinya. Bukan nak merepek dan mengecam anda. Ingatlah hidup ini hanya sementara. Hidup hanya sementara. Mesti mati punya. Mesti mati, oi. Mati sama. Tunggu turn je, geng. Anda bersama kami dalam podcast yang gila, lagi bermanfaat. Bersama saya Indra Sahib, Saya Eric Pipul. dalam podcastnya Sahabat Bertanya. Ni malam gua rasa panas. Panas Gua mau cincang 50 sen kalau dengar potong. ni. Mr. 50 sen kalau dengar ni. Asal? Dia panggil masuk. Dia panggil masuk. Masuk recording studio dengan dia. Gua ingat dia panggil one to one dengan dia. Alamak. Wah tengah suara angkat dumbbell hari-hari kan. Suara ringan tu. Suara ringan kan. Kasih uppercut satu kan. Aduh. Uppercut juga. Asal? Si dia tu tak timbul dari. Dia dah kena uppercut dengan gua. Dia tahu kenapa. Tapi dia ada urusan, kawan kita ada urusan penting. Jadi bagi penonton dan pendengar kan, kami berdua sahaja malam ini. Saudara dan brother gua blood bro. Pakcik lah senang cakap. Pangkat pakcik. Pakcik kita. Pangkat pakcik kan. Pakcik saudara. Itu brother Ijat Koki tak dapat bersama kita pada malam ini. Kita doakan semoga dia punya urusan semua dipermudahkan. Amin. Urusan untuk kahwin lagi ke? Itu tak tahu. Jangan sembarang-barang oi. Ni mau kena mati oi. Jangan. Dia benda lain boleh kacau tau. Bini punya rumah tangga ni kalau nak kahwin lagi tak boleh bawa topik ini. Tak betul boleh. Lah. Kalau bawa kalau tak dengar tak apa. Kalau ada secret dengar je. Tiba-tiba bawa tidur tangan dah kena piat. Aduh sakit. I tak keluar dengan perempuan lain apa. Podcast je apa. I pergi jumpa Eric dengan Indra apa. Relax lah. Berbual dah ada niat dua. Okey, kepada brother Ijat Koki kita kita bukan nak mengecam anda seperti rap tadi Kami bukan nak mengecam anda jadi kita nak sembang-sembang sempoi saja Jadi insya-Allah tanpa membuang masa kita ingin memperkenalkan itu kepada ustaz kita, ustaz kesayangan kita. Adakah anda ingin mengenal siapakah ustaz yang akan menjawab soalan-soalan anda?
Adakah anda ingin mengetahui di manakah beliau berkelulusan daripada? Ya, ustaz ini menuntut ilmu selama 4 tahun di Rubat Tarim Hadramaut. Juga berkelulusan di Bachelor Islamic Studies dari American Open University Mesir. Dengan secara terhormatnya, izinkan saya memperkenalkan ustaz kesayangan kami, iaitu Al-Fadil Al-Mukarram Sahibus Samaha, iaitu ustaz kesayangan kami, Ustaz Abdul Hafiz. Ahlan wa sahlan ya ustaz. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Macam nak terima anugerah. Hari ni dia punya masuk lain sikit. Dia punya bunyi belakang. Wah, saya tunggu juga tu. Ijazah tak jatuh. Jangan lah. Aku ada tunggu-tunggu ijazah daripada ustaz. Kita belajar sungguh-sungguh tau dengan ustaz. Bukan main-main. Aku murid yang sungguh-sungguh tau. Aku sama istiqomah je ni. Tapi ustaz dah cakap macam nak ambil anugerah. Ya men. Tapi memang kalau ada anugerah kan, anugerah ustaz kesayangan kami, saya akan menganugerahkan trofi itu kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. Jadi kita nak sempoi-sempoi je hari ni jadi kita ada bukan banyak soalan lah, 3 soalan. 3 macam biasa. Macam biasa nasi tapi lemak berat ke tak ni? Soalan-soalan hari berat tak? Soalan jangan cakap berat. Macam mau cincang daging cincang buat burger patty. Mendalam-dalam lah Nari punya soalan. Nari kita kasih panas sama dia. Kita panggang sama dia lah Ipul. Okay, go. Jangan tunggu lama-lama lagi. Teruskan, aku nak tunggu soalan-soalan ni, tapi yang jawab ustaz. Tapi kalau ustaz tak boleh jawab, aku nak mendengar je ni. Kita pun nak cari ilmu kan. Betul. Jadi tanpa kita membuang masa, izinkan kami mempertengahkan soalan yang pertama. Salam Ustaz. Quick question. How quick is that? Kalau air dari aircon, saya kalau kumpul buat air wudu, boleh tak? Ini abang nak main dengan air Wow, air aircon Air aircon Kira green and gracious lah ni. Green and gracious. Dia cakap quick question lagi. Kalau air daripada aircon, kira air menitis aircon ke? Air menitis daripada aircon ke? Air paip yang kita simbar kepada aircon ke? Air bandung yang kita masukkan dalam aircon ke? Jadi abang, saya nak tanya abang ke kakak ke adik ke sesiapa yang menanyakan soalan ini, gua ingin ingatkan lagi sekali. Dan kalau nak hantar soalan-soalan anda, biarlah dengan betul, biar dengan jelas. Tapi tak apa, insya-Allah kita ada Al-Fadil Ustaz untuk memahami soalan ini dan menjawabnya. Betul. Jadi kita berikan laluan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala yang telah mengumpulkan kita lah pada malam ini untuk sama-sama kita mengulang kaji dan juga saling memberi manfaat antara satu sama lain. InsyaAllah apa yang kita dapatkan pada malam ini, insyaAllah kita dapat sampaikan kepada orang lain sehingga kita mendapatkan pahala yang telah dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan dalam hadisnya, man dalla ala khair fa huwa kafa'ilih. Itu siapa yang menunjukkan satu-satu kebaikan, dia seperti orang yang melakukan kebaikan tersebut. Jadi moga-moga apa yang kita dapat walaupun sedikit, insya-Allah bermanfaat dan juga bermanfaat untuk orang lain, insya-Allah. Jadi soalan yang kita dapat yang pertama pada malam ini, itu kalau air dari aircon, saya kalau kumpul buat wuduk, boleh tak? Jadi seperti mana yang kita tahu, kalau kita lihat dalam kitab-kitab fiqh yang basic, itu air yang digunakan contohnya untuk kita mengangkat hadas kecil, ataupun kita nak mengangkat hadas besar, ataupun untuk istinja, itu air yang digunakan adalah air mutlak. Jadi air mutlak ini biasa kita dengar dalam kitab-kitab fiqh lah, dibahaskan kalau kita masuk dalam kindergarten ataupun sekolah agama dan sebagainya. Selalu kita akan dengar
kalimat air mutlak ataupun air musta'mal ataupun air mutanajjis. Jadi ini semua adalah aqsamul miyah. Disebutkan oleh para fuqaha, ulama-ulama fikih kita dalam kitab-kitab fiqh, aqsamul miyah iaitu air itu terbahagi kepada beberapa bahagian. Ada kalanya air itu dia suci dan dia dapat mensucikan. Jadi air yang suci dan dapat mensucikan itulah yang dinamakan al-ma'ut tahur, ataupun kalimat yang lain kita gunakan at-tahur ataupun air mutlak lah yang biasa kita dengar. Jadi ta'rif, apakah definisi air mutlak, kita kena tahu. Jadi air mutlak secara ringkas ataupun untuk memudahkan kefahaman kita pada malam ini, kita tak ambil ta'rif yang biasa digunakan dalam kitab-kitab fiqh. Itu kalau kita ada kelas dan sebagainya, insya-Allah kita boleh terangkan. Tapi secara mudahnya untuk kita faham adalah air mutlak itu adalah air yang turun daripada langit, ma nazala minas sama' wa ma naba'a minal ard, dan apa yang timbul ataupun apa yang keluar daripada bumi. Jadi itu secara ringkas antara ta'rif yang diberikan oleh para fuqaha, dan kita boleh jumpa ta'rif ini ataupun definition ini tentang air mutlak di dalam kitab-kitab fiqh. Antaranya adalah Hasyiah Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu ta'ala. Jadi kalau kita lihat kepada ta'rif tadi, ma nazala minas sama', air yang turun daripada langit ataupun air yang terbit daripada bumi. Secara ringkas ataupun secara dasarnya kita dah faham bahawa air aircon ini bukanlah air yang datang daripada langit, yang turun daripada langit, ataupun yang terbit, yang timbul daripada bumi. Jadi air aircon ini boleh kita faham kalau kita berikan gambaran air aircon ini. Dia kata kat sini, boleh tak kita mengambil wuduk daripada air aircon? Kalau kita kumpul, kemudian kita ambil wuduk daripada air tersebut. Jadi aircon ini, kalau kita faham dari soalan ini, secara dasarnya air yang keluar daripada aircon. Ni depan kita ni ada aircon, alhamdulillah. Air yang keluar daripada aircon, kalau kita lihat aircon, tak ada pula air daripada atas sekarang. Contohnya misalnya kata tak ada air yang turun daripada langit. Dan tak ada pula pipe yang datang daripada bumi untuk mengeluarkan udara yang sejuk sekarang, tidak ada. Jadi kita faham bahawa ia datang daripada udara. Jadi air yang keluar ini dikatakan oleh para fuqaha ataupun para ulama mengatakan ia datang daripada mana? Ia datang daripada udara. Jadi bila kita faham ia datang daripada udara, dia tak timbul daripada bumi dan dia tak turun daripada langit, kita memahami bahawa ia bukanlah daripada jenis air mutlak. Sekarang kita nak bahaskan sama ada dia suci ataupun tidak. Tadi kan kita kata air mutlak itu ada yang turun daripada langit ataupun yang terbit daripada bumi dan hukumnya adalah suci lagi menyucikan. Ada jenis air yang suci tetapi tidak dapat menyucikan. Jadi contohnya seperti apa? Seperti air musta'mal. Air musta'mal ini adalah air yang telah digunakan untuk fardu taharah, seorang yang telah menggunakan air pada basuhan pertama. Maka baki daripada air tersebut tak boleh digunakan untuk apa? Untuk basuhan yang wajib yang lain. Itu air dia apa? Musta'mal, air yang telah digunakan. Dia suci tak? Dia suci, tetapi dia tidak dapat menyucikan. Contohnya misal kata air sirap. Air sirap, air biasa, kita letak sirap, suci tak? Dia suci. Kita boleh minum, tetapi tak boleh kita gunakan untuk wuduk. Tak boleh kita gunakannya untuk mengangkat hadas besar. Dan ada lagi satu jenis air yang dinamakan air mutanajjis, air yang terkena najis. Maka itu dinamakan air najis. Sekarang ni air yang keluar daripada mukayyaf. Kita panggil dalam bahasa Arab, mukayyaf tu adalah aircon lah. Ataupun daripada aircon AC dalam bahasa Indonesia dia. Mukayyaf Mukayyaf. Mukayyaf Arab. Mukayyaf. Bukan Abu Sayyaf Mukayyaf. Okay. Jadi air yang terhasil daripada aircon ini, bila kita tahu dia daripada udara, maka dia tak termasuk dalam kategori air mutlak. Dan ini dibuatkan pendapat ini kalau kita buka, kalau kita rajin satu hari insya-Allah kita boleh tanya pada guru kita, ataupun mungkin kita tak puas dengan jawapan yang diberikan, sila rujuk ke dalam Hasyiah Imam Asy-Syarqawi rahimahullahu taala, seorang ulama besar daripada negeri Mesir, Syekh Abdullah Asy-Syarqawi, guru kepada Al-Imam Al-Bajuri rahimahullahu taala. Jadi dalam kitab dia itu Hasyiatus Syarqawi, secara mafhumnya ibarat yang diambil ataupun yang boleh difahami,
air yang diperap ataupun perahan daripada pokok ataupun perahan daripada sesuatu. Contohnya pokok dan apa perkara benda-benda yang lain seperti pokok. Contohnya seperti kayu, pokok, apa-apalah benda yang keluar airnya itu, maka disebutkan oleh Imam Syarqawi, hukumnya itu suci, akan tetapi tidak menyucikan. Okey, itu kita bahaskan dari sudut mazhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dan ada juga pandangan mazhab ini, apa yang kita keluarkan ini bertepatan dengan pandangan daripada mazhab yang lain. Baik, kadang kita akan dengar juga pandangan yang mengatakan bahawa air aircon ini air mutlak ataupun dia suci, dia dapat menyucikan. Bila kita faham dia suci dapat menyucikan, berarti apa? Bila dikumpulkan dan dia boleh mengalir dan sebagainya, baik, maka boleh dijadikan dia sebagai air wuduk ataupun digunakan untuk mandi hadas besar. Jadi macam mana kita nak faham kenapa ini tak boleh? Yang pertama tadi kita bahas dari sudut mazhab, dari sudut ibarat. Sebab apa? Dia bukanlah air yang turun daripada langit dan juga tidak terbit daripada bumi. Seperti mana yang tadi kita dah sebutkan. Kalau misal kata kita jumpa pandangan misal kata yang mengatakan bahawa hukum dia suci, boleh digunakan untuk mengambil wuduk, maka ulama mengatakan kerana air itu sendiri, sama ada dia turun daripada langit ataupun dia terbit daripada bumi, bilakah dia itu dinamakan air? Jadi dari sudut saintifik, itu bila ada hidrogen dan juga oksigen. Hidrogen dan juga oksigen, dua elemen ini bila terkumpul pada satu perkara yang dimakan dari benda ataupun cair, maka itu dinamakan air. Jadi fuqaha mengatakan ataupun sebahagian pada ulama khususnya pada zaman sekarang, mereka mengatakan bahawa air yang keluar daripada aircon itu ada himpunan dua elemen ini, hidrogen dan juga oksigen. Maka bila kita lihat air yang turun daripada langit ataupun yang terbit daripada bumi, itu ada dua elemen ini, hidrogen dan juga oksigen. Jadi tak kira daripada mana pun, dia datang daripada udara ke, dari turun daripada langit ke, ataupun terbit daripada bumi ke, tetap bila ada dua elemen ini, maka dia dinamakan air. Maka itu dah para fuqaha mengatakan, atau sebahagian para fuqaha mengatakan hukumnya itu tahir ataupun dia itu boleh dikategorikan sebagai air mutlak. Bila boleh dikategorikan sebagai air mutlak, maka sah untuk dijadikan dia sebagai air wuduk, dan juga sah untuk dijadikan sebagai air untuk istinja ataupun untuk mengangkat hadas besar. Allahu a'lam. Jadi Ustaz, bagi aircon ni, air yang keluar dari aircon, adakah dia sama seperti air yang cair daripada salji? Mungkin ada orang tertanya-tanya pasal dia pasal snow deforestation kan. Mana dia menjadi cecair dengan sebab udara dan sebagainya. Macam embun kat pokok kan. Embun pasal sejuk. Itu air embun pasal sejuk. Ini salji turun kan dia solid. Lepas tu jadi cair. Adakah proses ataupun konsep dia sama dengan aircon, Ustaz? Okey, sambungan daripada Hasyiatul Imam Syarqawi tadi, ada jawapan dia. Masya-Allah. Tadi itu jawapan potongan dia sikit. Masya-Allah. Nasib aku tanya. Kita mengatakan tadi air yang diperap ataupun kita keluarkan dia punya jus daripada pokok. Maka air ini suci tetapi tidak dapat menyucikan. Tapi fuqaha bertanya ataupun mereka ini kehebatan ulama-ulama dahulu kita, mereka sudah mentakdirkan kalau airnya begini bagaimana, kalau gini hukumnya macam mana. Jadi alhamdulillah kita pada generasi sekarang ataupun kita ni yang datang selepas mereka, alhamdulillah banyak kita mendapatkan manfaat. Jadi bagaimana pula dengan air salji ataupun dengan air embun? Air embun ataupun dengan air salji. Contohnya air salji itu diistisnakan seperti mana dalam ibarat Hasyiah Imam Syarqawi. Istisna itu apa? Dikecualikan. Kenapa dikecualikan? Sebab asalnya air salji itu memang datang daripada air. Jadi salji itu sebelum dia itu keras, dia memang asalnya itu daripada air. Asalnya itu daripada air. Berbeza dengan apa? Berbeza dengan kayu ataupun apa, perkara-perkara ataupun benda-benda seperti kayu. Yang mana asalnya itu bukan datang daripada air. Dan itu salji. Kalau embun pula bagaimana? Ada sebahagian pada fuqaha mengatakan menyamakan hukum air aircon ini sama seperti air embun. Masya-Allah. Sejuk lah. Jadi air embun ni bukan dia sejuk, tapi dia
boleh kita katakan bahawa embun ni dia datang daripada mana? Dia dalam kategori air yang timbul daripada langit. Daripada langit. Dia turun daripada langit. Kita ada 7 jenis air. Kalau kita buka dalam dalam kitab Matan Abi Syuja', kita kumpulkan apa air yang turun daripada langit, apa air yang terbit daripada bumi. Daripada bumi, itu keseluruhannya ada 7. Antaranya adalah air ma'ul ain ataupun air embun ataupun dengan air apa orang kata air salji Betul. kemudian air laut, air sungai, kemudian air perigi, dan air dan lagi ada lagi beberapa air, ada 7 bahasa. 7 Jadi air embun, jadi disamakan. Jadi para fuqaha mengatakan bahawa boleh kita mengambil wuduk daripada air aircon kalau dengan syarat dia itu dikumpulkan seperti air embun. Air embun itu kalau kita ambil setitik, dia tak mengalir. Maka bila dia tak mengalir, maka hukumnya itu tidak sah. Mengambil wuduk daripada air tersebut. Tapi kalau misalnya fuqaha yang menyamakan hukum air aircon ini dengan air embun, disyaratkan pada air tersebut dia perlu mengalir. Macam itu kalau dikumpulkan banyak. Saya ada soalan Ustaz. Kalau misalnya pasal misalnya kalau ada air embun yang keluar daripada bawah ketiak ni apple macam mana Ustaz? Itu pun ada Ni banyak. dah bukan embun lagi tau. Kau ajar Ustaz. Saya ingat dia serius tau. Saya dah tunggu juga tau soalan dia. Tak ada. Kadang-kadang aku tengok ketiak pun berair je bro. Mana ada? Tak ada. Mana ada? Kawan ketiak paling wangi lah. Yang main-main lah. Lepas tu ijat suka bau ketiak berkeping dia ijat dengan kau Itu tak segar lagi, itu pingsan lah. Betul Ustaz. Ini kalau kena dia swipe hidung, kalau kena swipe dengan dia slice lah. Slice kan. Mau rabak. Tapi air 7 macam air. Kira banyak juga. Dalam Betul. kita alhamdulillah sekarang buka pipe yang kat uduk. Alhamdulillah, senang. Berapa je senang. Yang kita tahu air datang dari PUB, fresh water, boleh minum terus. Habis angkat daripada Malaysia. Semua Habis jangan main-main. Jadi kita patut bersyukur ulama-ulama membahaskan ilmu dalam bab air. Air je. Dalam keadaan yang paling teliti tau. Betul. Jadi untuk kita faham, ni air boleh pakai, ni air tak boleh pakai. Mungkin boleh kita tambah lagi itu. Boleh, kalau Ustaz, kita nak pembahasan, kalau aircon yang sekarang ni ada depan mata kita dah. Tapi kalau aircon yang macam dulu kan kita kena isi air, masukkan air ke bawah, baru air sedut dan sebagainya. Masih ada lagi Ustaz aircon gitu? Masih ada lagi aircon macam gitu. Rumah mana yang Macam pakai portable gitu. Portable aircon dan sebagainya. Jadi kalau air yang portable, itu kita dah faham bahawa dia memang kita keluarkan dia daripada pipe, dia terbit daripada laut ataupun dia ambil daripada sungai lalu kita letak. Itu termasuk daripada air mutlak yang suci lagi menyucikan. Tapi sudah dalam bekas Ustaz. Diletakkan dalam bekas tetapi tidak ada perubahan dan sebagainya. Masih kita boleh ambil daripada bekas tu, dia still dinamakan air Pakai mutlak. juga. Tapi kalau air macam air biasa, air putih gitu, kita dah minum, boleh angkat uduk Ustaz lepas tu? Boleh, sebab dinamakan air mutlak. Air mutlak lagi lah. Walaupun kita dah minum air dalam satu botol lah. Saya dah minum 2-3 kan. Lepas tu letak tepi. 2-3 tak cukup. Engkau 10 botol. Engkau minum 10 botol. Besoknya saya pakai air tu lagi, angkat uduk. Boleh juga. Boleh juga. Tak ada Tapi apa-apa. dia tak termasuk dalam kategori air mustakmal. Air mustakmal tu ada dia benar takrif tersendiri. Rasa boleh lah. Kira kan kalau misal kan, ini saya ada satu cerita lah yang saya nak kongsi dengan Ustaz. Pernah sekali tu bila saya nak solat raya, saya masih ingat lagi solat raya kat Masjid Sultan, lambat kerana trafik kan. Jadi kita sampai lambat. Diorang pun dah nak start dah solat, semua dah nak masuk saf. Habis kita belum ambil wuduk lagi bro. Belum ambil wuduk. Jadi macam nak masuk, pasal kita dah kat luar. Habis kat luar tu dah bersaf, banyak saf sampai kat Buswara Street sana kan. Jadi bila kita tengah fikir ni macam nak ambil wuduk dan saya dengan kawan saya 2 orang, kita fikir macam mana nak ambil wuduk sekali saya tertoleh ada 7-Eleven lah kat sana kan. Okay, kita masuk 7-Eleven Beli air putih. kita beli air mineral water. Jadi kita pakai air mineral water tu ambil wuduk. Beli dah 2 botol. Cukup. Alhamdulillah. Settle. Jadi senang lah kemudahan Islam ni Masya-Allah. Memang senang untuk lagi-lagi kita rakyat Singapura ni kan. Air buka je. Tak payah tutup. Tapi dalam kes tak apa, angkat. ataupun cerita yang disampaikan oleh Brother Indra kita, saya kita dapat satu faedah. Itu mudahnya kehidupan kita kalau kita ada ilmu.
Ilmu Oh. Tak menyusahkan kita kat mana-mana pun. Mana pun kita bawa ilmu, insya-Allah. Cik, Ustaz macam memuji aku je. Cik. Tak apa, aku kasih peluang Aku untuk kembang kau dari. Aku ni kembang. Aku tengah fikir cerita aku pula apa sama Azhar. Ya. Tapi alhamdulillah senang, sebab tu aku cakap senang untuk kita kan. Yes, Tapi yes. aku perhatikan satu benda lah. Apa Pul? Aku kadang-kadang kalau kat masjid ni aku perhatikan kan. Okey, apa? Orang suka buka air besar-besar je. Alamak. Aku kadang-kadang nak bersuara juga, nak sound, tapi pakcik kan. Tapi aku kira aku tak suka dalam hati je lah. Kalau aku nampak macam gitu, aku sound bro. Kau tahu macam mana aku sound? Macam mana kau sound? Okey, aku tengok pakcik buka air besar-besar kan. Aku ambil hose. Aku pun buka hose besar-besar, aku simbar kat muka dia. Cik pernah kena simbar kat muka. Ambil tu. Tak ada, gurau. Tapi tak perlu Ustaz, kita buka air besar-besar ke apa. Ada orang membazir kalau lah. dalam hukum menggunakan air kita sebagai pengguna, kalau misal kata air yang digunakan oleh kita itu adalah milik kita, apa hukum pembaziran kat situ? Hukumnya adalah makruh. Ataupun misal kata air itu tidak dimiliki oleh sesiapa pun. Jadi kita gunakan ataupun kita maksudnya membazir ataupun kita melampaui batas itu bila kita gunakan lebih daripada hajat yang kita perlukan. Yelah, betul. Kita gunakan lebih daripada hajat yang kita perlukan, maka dah jatuh israf kat situ. Kalau ia itu adalah milik kita ataupun tidak dimiliki oleh sesiapa pun, hukum dia adalah makruh. Akan tetapi kalau dia itu dimiliki oleh orang lain, ataupun milik masjid, ataupun milik orang lain, ataupun di rumah orang, dan kita israf kat situ, ataupun kita melampaui dalam batas dalam penggunaannya, maka hukumnya boleh jatuh haram. So, dengar kawan-kawan Betul. jatuh haram Dia kalau dah membazir, hukum dia boleh jatuh haram. Kalau membazir tak nak taubat, haram jadah nama dia. Dan di dalam dalam mazhab kita, kalau kita baca dalam kitab Zubat itu, walaupun kita di tepian pantai, walaupun air pantai itu air laut, banyak airnya, tidak akan habis dan sebagainya. Bila kita gunakan lebih daripada hajat yang kita perlukan, hukumnya tetap makruh. Waduh. Tu gunakan untuk apa-apa lah kira Ustaz. Penggunaannya contohnya dalam dalam untuk masak ke atau apa-apa lah. Kalau dalam masak itu hukum dia harus. Kegunaan yang harus. Tapi kalau kadar yang lebih daripada kadar keperluan kita dalam wuduk, contohnya kita hanya perlu untuk basuh 3 kali misal kata anggota wuduk kita, tapi kita basuh sampai 10 kali, takkan habis apa. Tapi kalau kat laut Ustaz, kita boleh terus masuk je kan, niat terus masuk angkat wuduk boleh Ustaz. Wah, ni dah jauh Ini dah jauh. Boleh ke? Aku macam pernah teringat orang cakap kalau kat laut kira apa, kau niat terus masuk je. Terus kau kira dalam laut Tak dah. ada. Kalau kau nak ambil wuduk kan, kau nak selam kan, kau nak niat selam sampai mati sekali. Selam sehingga engkau tak timbul lagi sekali. Nyanyi hari ni. Itu mungkin kita boleh tambah itu ialah itu kalau kita belajar dalam kitab Safinatun Najah dalam bab tertib, yang diwajibkan untuk basuh muka, tangan, kepala dan juga kaki sebahagian daripada kepala, kemudian kaki. Itu last sekali adalah tertib. Yang pertama niat, basuh muka, kemudian basuh kedua tangan sampai ke siku, kemudian basuh sebahagian daripada kepala, kemudian basuh kedua kaki hingga ke buku lali kita, kemudian tertib. Cuma fuqaha tambah, kalau misal kata dalam keadaan kalau seorang ingrimas, dalam bahasa Arabnya itu menyelam, menenggelamkan dirinya, bagaimana dalam keadaan seperti itu, kata sebahagian daripada fuqaha itu digugurkan ataupun tidak ada tertib. Jadi cukup bila dia dah masuk dalam tu, dia niat tanpa perlu dia berada di dalam air itu mudah ataupun jangka masa. Ditakdirkan dia itu basuh muka, tangan, kepala dan kaki. Jadi mujarrad dengan haja dia masuk, kemudian dia niat, dia keluar, terangkat hadas kecil. Masya Allah. Jadilah kita dah faham secara teliti mengenai air. Tapi betul-betul banyak lagi. Banyak lagi. Tapi tak boleh. Next question please. Banyak lagi. Sebelum kita go for kita next question, kita akan berehat sebentar dan kita akan kembali balik selepas ini. Insya Allah. Assalamualaikum semua. Yo. Malam ini kami akan freestyle
Dengarkan ya kawan-kawan. Salam sejahtera kepada semua. Selamat datang ke rancangan yang gila. Ustaz melayani 3 jejaka dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Eric People, Ijad dan Indra akan kami terus bertanya, mencari yang suci lagi yang esa dalam siri podcast Sahabat Bertanya. Yo. Awak suka main yo-yo? Baiklah, kita akan masuk kepada soalan yang kedua kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita. Soalan yang kedua ni aku would say dia memang panas punya soalan. Panas punya soalan. Okey, aku standby dulu. Telinga aku. Panas. Bukan panas kepada badan saja. Panas kepada otak dan jiwa. Harap-harap Ustaz dapat jawab ni. InsyaAllah. InsyaAllah Ustaz boleh jawab. InsyaAllah. Jadi kita nak ketengahkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz. Salam Ustaz. Can we leave Friday prayers when we have no illness, injury if our teachers, ustaz, guru instructed to do so? Okay, ini soalan in English ya. Ada terjemahan dia. Okay. I was told by the leader upon returning from Indonesia he did not attend Friday prayers as instructed by his teachers. His orders are absolute and must be followed. The leader performed his Zuhur prayers at home. By Muhammad Stewart. Okay, bagi terjemahannya kan, bagi terjemahan soalan ini kan, salam Ustaz, bolehkah kita meninggalkan solat Jumaat sedangkan kita tidak ada keuzuran, akan tetapi diperintahkan oleh seorang guru tidak perlu solat Jumaat lagi? Saya diberitahu daripada ketua sebuah tarikat selepas dia pulang daripada Indonesia, dia tidak lagi menghadiri solat Jumaat seperti diperintahnya oleh gurunya sendiri. Perintah gurunya adalah satu perkara yang wajib dipatuhi. Ketua guru tarikat ini hanya melaksanakan solat zuhur di rumah pada tiap-tiap Jumaat sahaja. Soalan daripada Muhammad Stewart. Mana kau cakap panas? Okay. Aku dengar dah panas ni. Okay, ni soalan Okay, bagi penonton di luar sana, ini soalan saya dapat daripada seorang pendengar kita. Dia orang Melayu lah kan. Dan dia sebenarnya ada live interaction dengan this group of tarikat ni. Wow. This group of kat Singapore ni Singapore. Wah. Dia senang cakap from aku punya correspondent. I mean from aku berinteraksi dengan dia and di Facebook dan selepas itu di WhatsApp. Dia menceritakan tentang luahan dia lah. Wow. Sebenarnya yang guru tarikat itu kan adalah seorang daripada ahli keluarganya. Okay. Jadi dia tak nak disclose nama dia. Okay. Dia pun nasihatkan aku, okey lah bro, lu pakai nama Muhammad Stewart. Oh, ni nama dia yang kasih. Untuk protectkan diri dia. Ini betul ni betul ni kisah. Ini kisah benar ni. Ni bukan buat-buat, ni bukan kira cerita. Kenalan kau Ni kenal, bukan. Dia approach kita daripada Facebook. Okay. And after that dia share ni story kita tukar nombor jadi kita berkorresponden melalui WhatsApp. Wow. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan platformnya Sahabat Bertanya ni dapat menjawab soalan-soalan yang muskil daripada pendengar-pendengar dan penonton kita. Jadi jangan malu jangan malu untuk menghantarkan soalan-soalan anda. Jadi sebelum saya memberikan laluan kepada Al-Fadhil Ustaz kita, ingin saya mengingatkan lagi, bagi mereka yang ada soalan, bagi mereka yang ada soalan, bolehlah hantarkan soalan anda kepada email kami di admin@seekers-nest.com atau langsung DM kami di Facebook page Seekers Nest Media. Okay, jadi kita nak berikan laluan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz untuk menjawabkan soalan yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih kepada yang bertanya. Alhamdulillah, ini soalan yang orang kata mencabar kerana ia melibatkan salah satu daripada orang kata
grup lah ataupun kumpulan lah. Jadi kita akan jawab dengan dua jawapan insya-Allah taala. Jadi soalan dia di sini, bolehkah kita meninggalkan solat Jumaat sedangkan kita tidak ada keuzuran akan tetapi diperintahkan oleh seorang guru tidak perlu solat Jumaat? Jadi yang pertama kita tahu bahawa bilakah diwajibkan bagi seseorang itu untuk melaksanakan solat Jumaat. Jadi kata para ulama, seperti mana di dalam mazhab kita Imam Syafi'i rahimahullahu taala, diwajibkan solat Jumaat itu ataupun syurutu wujubil Jum'ati sab'atun. Syarat-syarat wajib solat Jumaat itu ada 7. Berarti apa? Kalau kurang salah satu daripada 7 syarat ini, maka tidak diwajibkan bagi seseorang itu untuk dia melaksanakan solat Jumaat. Jadi kita lihatlah dari 7 syarat yang akan disebutkan secara ringkas insya-Allah, adakah syarat-syarat ini terpenuhi ataupun syarat-syarat ini ada pada diri kita ataupun tidak. Kalau terpenuhi 7 syarat-syarat yang akan disebutkan ini, maka diwajibkan ke atas kita untuk melaksanakan solat Jumaat, dan hukum meninggalkan solat Jumaat bila telah ada syarat-syarat ini, kita dah tahu dah ada pada diri kita syarat-syarat ini dan tidak kurang satu pun daripada syarat-syarat ini, hukumnya itu adalah haram bila kita meninggalkan solat Jumaat. Iaitu apa? Bila kita tinggalkan solat Jumaat, kita mendapatkan apa? Kita mendapatkan dosa. Jadi bolehkah kita meninggalkan solat Jumaat sedangkan kita tidak ada keuzuran? Disebutkan sini tidak ada keuzuran. Bila ada 7 syarat ini terpenuhi, berarti apa? Kita tidak ada keuzuran. Maka hukumnya apa? Diwajibkan ke atas kita melaksanakan solat Jumaat. Dan kalau misalnya kata ada orang yang memerintahkan kita bila sudah terpenuhi 7 syarat ini untuk kita meninggalkan solat Jumaat, maka tidak wajib bagi kita untuk mematuhi. Tidak wajib bagi kita untuk mematuhi perintah orang tersebut. Kerana apa? Kerana orang tersebut sudah melanggar syariat. Walaupun dia itu adalah salah seorang daripada teman karib kita ataupun ahli keluarga kita dan sebagainya. Kerana apa? Nabi SAW menyebutkan la ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan. Ketaatan itu tidak ada sama sekali pada seorang makhluk di dalam melaksanakan maksiat atau melakukan maksiat kepada Allah. Jadi siapa-siapa pun yang memerintahkan kita ataupun menyuruh kita untuk melakukan satu-satu maksiat atau melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, perkara yang telah diwajibkan, kita tidak wajib untuk mematuhi. Jadi apakah 7 syarat ini? Maka disebutkan oleh para fuqaha secara ringkas dalam kitab-kitab basic kita boleh jumpa. Yang pertama adalah al-Islam. Itu diwajibkan bagi seorang yang beragama Islam untuk melaksanakan solat Jumaat. Jadi tidak wajib ke atas orang kafir, iaitu yang bukan Islam ataupun orang murtad yang keluar daripada agama Islam. Na'udzubillahi min zalik. Yang kedua disebutkan oleh para fuqaha adalah baligh. Jadi bila kita faham baligh, maka solat Jumaat ini tidak diwajibkan ke atas anak kecil, tidak diwajibkan ke atas anak kecil. Tapi sebahagian daripada fuqaha dia membahaskan adakah sah kalau anak kecil itu melaksanakan solat Jumaat. Jadi kata para fuqaha, kalau dia itu adalah anak kecil yang sudah mumayyiz, contohnya dah boleh makan sendiri ataupun minum sendiri ataupun istinja sendiri, maka hukumnya sah bila dia melaksanakan solat Jumaat. Syarat yang ketiga adalah akal, orang yang berakal. Maka kita faham bahawa tidak wajib solat Jumaat ini ke atas orang yang tidak berakal. Jadi orang gila lah. Jadi siapa yang ada kewajipan untuk laksanakan solat Jumaat tapi dia tak melaksanakan solat Jumaat, dah macam orang gila saya. Dia kata saya ada uzur. Uzur dia ni lah mungkin mungkin dia gila lah. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah al-hurriyah, kemerdekaan. Maka solat Jumaat itu tidak diwajibkan ke atas seorang hamba, baik kehambaannya itu 100% ataupun sebahagian hamba ataupun sebahagiannya lagi itu bebas, seperti mana dalam bab hamba. Kemudian az-zukurah. Zukurah itu lelakilah. Diwajibkan ke atas orang lelaki. Jadi kalau misalnya kata yang bertanya ini contohnya Muhammad Stewart. Stewart. Adik-beradik Rod Stewart. Jadi kalau kita faham kalau Muhammad itu lelaki lah. Kalau
kita tukar sikit. Kalau misal kata dia perempuan, maka hukumnya itu tidak wajib. Begitu juga bagi orang yang khuntha. Khuntha ni siapa? Orang yang ada dua alat kelamin. Ataupun misal kata ada lubang tapi tak menyerupai kelamin lelaki dan juga kelamin perempuan. Kemudian yang keenam adalah as-sihah, kesihatan. Orang yang nak melaksanakan solat Jumaat diwajibkan ke atas solat Jumaat bila dia itu tidak ada sakit. Yang mana sakitnya itu memberatkan. Sakit yang tidak ditanggung secara adat. Sakit yang teramat sangat. Contohnya seperti orang yang koma, misal kata orang yang terlantar di hospital dan sebagainya. Maka hukumnya itu tidak diwajibkan ke atas mereka itu untuk solat Jumaat. Okey, tetapi kalau mampu untuk solat Zuhur, tetap wajib untuk solat Zuhur. Bukan berarti tak wajib solat Jumaat, solat Zuhur pun ditinggalkan. Tidak. Jadi orang ini kalau dia sihat, dia tak sakit, maka wajib ke atasnya untuk melaksanakan solat Jumaat. Yang ketujuh adalah al-iqamah. Berarti apa? Dia adalah penduduk ataupun dia sudah menetap. Dia adalah penduduk tetap di satu-satu negara ataupun di satu-satu tempat. Jadi bila kita faham dia mesti menetap ataupun dia adalah penduduk tetap, maka tidak wajib solat Jumaat itu ke atas orang yang bermusafir. Tidak wajib ke atas orang yang bermusafir. Jadi bila tujuh ini yang kita sebutkan secara ringkas, kita tak detailkan sebab ada pembahasan yang lain, adakah dikira daripada 40 bila dia lakukan sah ataupun tak, itu belum dibahaskan lagi. Jadi 7 syarat ini bila terpenuhi bagi seseorang, maka diwajibkan ke atasnya untuk melaksanakan solat Jumaat. Ni Ustaz, saya rasa Muhammad Stuart ni dia menanyakan soalan ini kerana ia berlaku kepada salah seorang daripada ahli keluarganya. Dan apabila perkara ini berlaku berterusan selama, dan apa yang saya dapat daripada beliau daripada my conversation with him is that ini dah berlaku daripada dia usia remaja lagi Ustaz. Dah bertahun-tahun lah kira. Dan Muhammad Stuart ni sekarang dia dah berusia 40-an. Wow. Okay. Jadi yang merisaukan, kan, seorang daripada ahli keluarganya ni sudah bergiat kan, sejak dia berusia muda lah kan. Dan yang merisaukan dia lagi adalah pada bab akidah sebenarnya. Kan, kerana dia secara jujur dia telah menuliskan sebanyak sikit lebih kurang dalam 10 soalan mengenai tarikat tersebut ini. Saya tidak akan namakan tarikatnya dan tidak akan menamakan individu-individunya dan kita nak keep it confidential kan. Tapi problem ni memang ada di luar sana. Singapura lagi Singapura, brother. Singapura. Jadi untuk kita memberikan satu awareness kepada pendengar dan juga penonton kita, apakah nasihat yang paling terbaik Ustaz apabila kita mendengar hukum-hukum ini pada kali pertama? Mungkin ada ramai lagi ada orang di luar sana yang cetek, mungkin yang barusan saja nak mengenal berjinak-jinak kepada ilmu dan mendengar ilmu-ilmu kedai kopi macam gini kan. Mungkin diorang kan macam tersentak, ada mungkin ikut je. Ni kawan aku dah cakap apa, kawan aku cakap tak payah solat Jumaat, pergi rumah guru ni, kita solat Zuhur kat rumah dia je. Masalah, dan ini berlaku bertahun-tahun kan. Bertahun-tahun ni, walaupun sebelum COVID pun sudah berlaku. Jadi kita ada ni kan, kita nak ketengahkan kepada Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita, bagaimana kita orang awam ni dapat mengawal diri kita daripada kegiatan dan amalan yang boleh dikirakan sebagai yang tidak betul Ustaz. Jadi kalau kita kembali pada soalan yang diberikan, kita tahu bahawa solat Jumaat ini adalah perkara yang tidak asing lagi bagi kita, khususnya bagi orang lelaki lah. Jadi orang perempuan pun kalau kita tanya, mereka akan mengatakan, ataupun rata-rata saya rasa mungkin dalam 80 ataupun 90% akan mengatakan bahawa solat Jumaat diwajibkan ke atas lelaki. Dan apatah lagi kalau kita tanya kepada orang-orang Islam kita daripada kalangan lelaki, insya-Allah yang sudah baligh berakal, mereka tahu insya-Allah tidak kurang ataupun mungkin 90% ataupun 85% ke atas, 10% mungkin tak tahu, tapi 90% akan mengatakan bahawa solat Jumaat itu adalah solat yang diwajibkan dengan syarat-syarat yang telah disebutkan oleh para fuqaha. Jadi bila kita tahu bahawa ini adalah satu kewajipan, berarti apa? Apa makna wajib? Kita melaksanakan, kita mendapatkan pahala. Bila kita meninggalkan dosa, kita mendapatkan satu dosa.
Jadi kita tiba-tiba kita dengar ada orang mengatakan solat Jumaat tidak wajib. Contohnya ada orang mengatakan siapa pun dia, orang alim ataupun dia orang jahil, dia guru tarikat ke apa dan sebagainya, bila dia mengatakan pada seseorang ataupun dia menyuruh pengikut-pengikutnya itu untuk tidak melaksanakan solat Jumaat, cukup dengan melaksanakan solat Zuhur, kita boleh faham bahawa dia sudah menyampaikan sesuatu yang mungkin melanggar ataupun telah melanggar perintah-perintah ataupun yang disebutkan oleh para ulama. Jadi bila kita ada syak kat sini, kita ada syak ataupun kita ragu-ragu, maka kita bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang mengetahui ataupun orang yang ada ilmu, yang benar ilmunya, yang mu'tabar, yang dikira ilmunya, yang diakui akidahnya, yang diakui, yang dibenarkan syariatnya itu, dia tidak melanggar perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita rujuk kepada para ulama kita, ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun kepada ulama-ulama yang mahir dalam fikih dan sebagainya. Kita tanya kepada orang yang mengetahui, adakah perkara ini benar ataupun tidak benar. Jangan kita terus mengikuti walaupun dia mendakwa bahawa dirinya itu adalah guru tarikat ataupun syekh tarikat ataupun mursyid tarikat. Kerana apa? Salah satu cara kita nak tahu tanda mungkin kita boleh dapat, kita nak tahu bahawa satu-satu tarikat itu benar ataupun tidak. Kerana apa? Banyak tarikat ini, terlalu banyak. Tarikat ini apa? Tarikat ini daripada kalimat bahasa Arab at-tariqah, iaitu jalan. Jalan kepada mana? Jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya tariqah. Contohnya yang biasa kita dengar adalah tariqat Naqsyabandiyah, kemudian tariqat Al-Ba'lawi, kemudian tariqat Al-Qadiriyah, As-Sammaniyah, kemudian As-Suhrawaydiyah, dan lain-lain, Al-Chistiyah dan sebagainya. Ini semua termasuk apa yang disebutkan daripada nama-nama tersebut antara tarikat-tarikat yang mu'tabar. Dan menjadi syarat dalam semua tarikat, kita nak tahu sama ada mursyid itu betul ataupun syekh tarikat itu betul ataupun tidak, syariatnya itu betul. Jadi bila kita melihat syariatnya itu menyalahi, contohnya misal kata adanya berlaku persalaman antara lelaki dengan perempuan yang bukan muhrim. Contohnya syekh tarikat boleh bersalaman dengan isteri seorang lelaki misal kata, padahal tidak ada hubungan mahram antara mereka berdua. Ataupun misal kata syekh tarikat itu boleh berada di dalam satu bilik, berkhalwat dalam satu bilik antara syekh tarikat itu dengan isteri orang ataupun dengan perempuan yang bukan mahram ni dan sebagainya. Maka kita tahu ini adalah perkara yang telah melanggar syariat. Ini tidak ada, ini tidak disebutkan oleh para fuqaha kita, ini tidak disebutkan oleh ulama kita. Contohnya lagi seperti kalau misal kata syekh tariqah itu menyuruh murid-muridnya ataupun pengikut-pengikutnya meninggalkan perkara-perkara yang telah diwajibkan dalam yang agama, mana tidak ada keuzuran. Yang mana kalau kita tanya dalam agama ni adalah satu perkara yang jelas, tidak ada khilaf lagi. Bila sudah cukup syarat-syarat yang disebutkan, maka diwajibkan untuk solat Jumaat. Maka kita tahu kat sini syariatnya itu ada masalah. Walaupun dia berpakaian Masya Allah, pakai jubah Masya Allah, pakai cantik, pakai putih dan sebagainya, selagi syariatnya itu menyalahi syariat, apa yang disampaikan itu menyalahi syariat, maka tidak dianggap dia itu sebagai syekh, maka tidak boleh kita mengikutinya. Ustaz, saya ada soalan panas Ustaz mengenai perkara ni. Seperti mana Ustaz membahaskan, dan dia telah salah daripada sudut syariat dia dan berdosa kan, kerana dengan kejahilan beliau mengeluarkan hukum dan mengakibat orang lain juga jahil melaksanakan hukum yang batil itu. Kira dah jatuh fatwa ni. Ini fatwa yang batil lah. Okay? Batil. Jadi saya ada soalan Ustaz. Bagaimana dengan akidah mereka? Kalau mereka berprinsip, mereka berpegang teguh, ini jalan benar lah, ini kira jalan kita. Kan, tak ada solat Jumaat. Jadi bagaimana pula dengan akidah Ustaz? Adakah akidah juga itu terjejas? Kalau kita lihat kitab yang ditulis oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullahu ta'ala, seorang fuqaha besar yang tidak asing lagi mungkin di kalangan kita insya-Allah. Kalau kita mendalami kitab-kitab fiqh, insya-Allah kita akan jumpa nama Ibn Hajar. Di dalam kitabnya yang bernama Al-I'lam bi Qawati' Al-Islam,
pemberitahuan akan perkara-perkara yang dapat memutuskan diri seseorang itu daripada Islam, mengeluarkannya daripada Islam, na'udzubillah min zalik. Jadi antaranya adalah menghalalkan perkara-perkara yang memang sudah jelas haram. Jadi bila seorang itu dia menghalalkan perkara-perkara yang memang sudah jelas haram ataupun tidak diperbolehkan, kemudian tidak ada khilaf terhadap perkara mungkar itu, memang tidak ada khilaf lagi di kalangan para fuqaha, tidak ada khilaf di kalangan para ulama, lalu dihalalkan, na'udzubillah min zalik, itu boleh menjejaskan akidahnya sebagai seorang Islam. Astagfirullahaladzim. Bagi situasi ini pula kan. Okey, sebelum saya ada tambahan soalan Ustaz. Ni soalan pun semakin panas. Soalan yang saya nak ke tengah ni semakin panas. Jadi sebelum kita membara, jadi kita nak berehat sebentar kan. Nah, jadi kembali lagi kan selepas ini insya-Allah taala. Oh, janganlah kamu malu untuk bertanya kepada ustaz yang sering memanfaatkan ilmu. Come on buddy. Bertanya. Oh, bertanya. Oh, bertanya. Kuncinya ilmu. One more time brothers. Okay. Bertanya, oh bertanya, oh bertanya, kuncinya ilmu. Kuncinya ilmu. Ya, kuncinya ilmu itu adalah bertanya. Yeah, baby. Jadi malam ini kita nak bertanya mengenai soalan yang panas. Aku dah rasa panas ni daripada tadi ni. Betul. Betul. Tangan dah ringan betul. Betul ni soalan ni nari betul. Aku dalam lubang-lubang semua dengar. Aduh, macam tak percaya geng. Kat Singapura ni. Kau tak pernah jumpa ke macam gini? Aku tak pernah dengar macam gini. Ini benda banyak berlaku. Aku pernah dengar ada sekali yang kat Ulen. Sila. Kat Ulen punya kes tu. Tapi tu perempuan tau dulu sikit hari kan. Okey. Apa cerita dia? Tapi tu pun dahsyat juga. Okey, cerita yang sikit. Dah tak payah solat. Dah tak payah solat. Itu lagi up sih bro. Ini tak solat Jumaat. Itu tak payah solat. Waduh. Lagi up. Tapi dia punya cerita aku tak dapat fully lah. Dengar gitu je kan orang cerita kan. Tapi aku dengar perempuan kat Ulen. Nak jumpa juga makcik tu kan. Dengar makcik. Makcik terror ni. Makcik kau jumpa saya nak tanya juga. Mana tahu kan. Dia jalan apa cik kan. Boleh belanja ais kacang kan. Kita duduk borak-borak sekejap kan. Tak cik kalau ada kan jemput saya cik. Oh sama juga. Okey tak. Lah, kalau makan free apa kan? Okey lah. Kita pun sudi kalau makan free. Apa picit ustaz je lah. Ustaz ikut sekali Ustaz. Ustaz lu payung gua Ustaz. Mana tahu makcik lepas tu insaf. InsyaAllah. Amin. Jadi nak cakap pasal insaf ni Jadi kita kalau lihat pada soalan nombor 2 ni. Tadi saya dah bertanya tentang bab akidah. Memang terjawab daripada jawapannya Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita mengenai tentang bab akidah mereka. Yang masalah dia sini Ustaz, yang saya ingin tanyakan lagi adalah pengaruh kan? Pengaruh yang mereka mempengaruhi masyarakat kita. Sebahagian, bukan keseluruhan, tapi sebahagian. Yang saya sedihkan, yang saya amat sedih adalah melihat seandainya ramai daripada anak-anak muda mengikuti ajaran mereka. Kan? Jadi satu masalah yang juga yang susah untuk kita nak menangani kerana dia perkara ni boleh berdakwah secara freely, mana-mana secara bebas. Kan? Tanpa orang mengawal mereka ataupun apa dipanggil tu amar makruf nahi mungkar. Kan kita melakukan amar makruf nahi mungkar. Jadi saya nak tanya pada bab ni Ustaz. Kalau misal ni bagi saya kalau misal saya nampak kemungkaran seperti ini Ustaz. Apakah yang sebaik-baiknya Ustaz? Lagi kalau berlaku pada ahli keluarga saya. Adakah harus saya mencegahnya? Saya pergi kat dia, saya pegang dia punya baju, saya tarik baju dia, engkau dah mengamalkan ajaran sesat tau. Adakah saya buat sedemikian ataupun saya macam last week Ustaz dah terangkan. Kalau tak mampu mencegah dengan tangan, dengan lisan. Tak mampu dengan lisan, dalam hati. Tapi sekarang ni dah kronik Ustaz.
dan menjejaskan akidahnya. Jadi bagaimana saya nak approach dia? Nah, bila kita nak nampak satu-satu kemungkaran, ini sebenarnya dah diterangkan pada minggu yang lalu, mungkin kita boleh tambah insya-Allah pada minggu yang ini. Jadi kita datangkan satu hadis pada minggu yang lalu, iaitu barang siapa yang ataupun seseorang yang melihat satu-satu kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Maksudnya itu bagi orang yang mempunyai kuasa, ada autoriti dan sebagainya. Kalau dia tidak mampu, fabilisani, maka dengan lisannya. Sebahagian daripada para ulama mengatakan iaitu bagi orang-orang yang berilmu, bagi golongan ulama dan sebagainya. Jadi mungkin kita boleh letakkan sebahagian kalau kita mempunyai ilmu di dalam pendebatan, kemudian kita bila berdebat dengan penuh dengan hikmah, kemudian kita boleh berikan nasihat. Kalau contohnya mereka itu adalah daripada kalangan ahli keluarga kita yang terdekat dan sebagainya, itu tidak pantaslah kalau kita memberikan nasihat tapi dengan kekerasan ataupun dengan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang kesat dan sebagainya. Itu mungkin boleh mengguriskan hati mereka. Betul. Contohnya seorang anak yang nak menegur ayahnya ataupun ayah yang nak menegur anak dan sebagainya, itu perlu dengan hikmah, kebijaksanaan, kemudian perlu dengan, yang paling penting itu adalah ilmu lah. Kita kena ada ilmu. Kerana untuk berdebat ini salah satu syarat dalam ilmu jidal dan sebagainya itu disebutkan adalah ilmu yang mencukupi. Sebab tu kita lihat para anbiya itu bila mereka itu berdakwah, contohnya Nabi Nuh alaihi salam wa ala nabiyina afdhalus salatu wassalam, itu berdakwah hampir nak dekat 100 tahun 1000 tahun, 950 tahun. Itu bagaimana cara dia berdakwah, dia berterusan, tidak henti-henti, kemudian bersungguh-sungguh, tidak ada putus asanya. Terus berdakwah kepada siapa? Kepada ahli keluarganya dan juga kaumnya. Yang mana ahli keluarganya itu sendiri tak dengar, tapi dia teruskan, dia pernah dakwah dengan hikmah, dengan kata-kata yang baik, dengan kata-kata yang lemah lembut dan sebagainya. 950 tahun 900. Ini perlu pada kesabaran sih. Ini perlu pada kesabaran yang tinggi. Sebab tu dia itu dimasukkan ataupun mungkin termasuk daripada kalangan ulul azmi. Nabi-nabi yang ulul azmi, yang mana tahap kesabaran mereka ataupun cabaran yang mereka hadapi ketika mereka berdakwah, itu Nabi. Ada yang mengatakan termasuk daripada ulul azmi lah. Jadi seperti itu juga kalau kita sebagai seorang anak, ataupun kita melihat perkara ini berlaku di depan mata kita, dan apatah lagi dia datang daripada ahli keluarga kita, maka kita berikan nasihat terus dan sebagainya. Kalau kita tak mampu, maka kita bertawajuh dengan hati kita insya-Allah subhanahu wa ta'ala, dan kita dalam masa yang sama kita tidak redha dengan apa yang berlaku di depan mata kita, dan terus kita tawajuh, kita minta pertolongan daripada Allah subhanahu wa ta'ala, agar Allah subhanahu wa ta'ala merubah keadaan keluarga ataupun mereka, orang-orang yang disayangi oleh kita, yang kita lihat perkara-perkara mungkar itu berlaku di depan mata kita, insya-Allah. Ini pelik tau, Epul. Aku nak macam discuss dengan kau. Kita hidup pada zaman yang moden tau sekarang. Ya, betul. Kalau macam misal kau duduk kedai kopi, ada satu pakcik datang, pakcik Thanos lah, bangsa cincin 10 kat jari. Kau macam kacau aku 2 je. Kau 2. Kau belum pergi sampai tahap Thanos lagi. Belum. Kau hingos. Aku hingos, okay? Aku tak nak cakap. Nanti siapa yang dengar dia tahulah bab hingos dengan aku kan. Okay, jadi misal pakcik Thanos datang duduk depan kau. Wah, dia dah bawa pasal akidah, dia bawa pasal hukum. Wah, sama story macam ni lah kan. Wah, tak perlu lagi kau boy, lu tak payah solat Jumaat lagi boy kan. Buat apa mau solat Jumaat kan, solat Zuhur kat rumah je kan. Solat Zuhur pun tak perlu. Lu boleh jamak. Semua boleh. Sekarang semua dah berani dorang Okay, misal ni sebagai misal. Okay. The first thing yang kau akan buat, apa kau akan buat? Lepas kau dah tinggalkan daripada perjumpaan itu, that mean kau dah habis dah. Tapi kau dah bersurai daripada tempat tu. The first thing kau buat, apa kau sendiri akan buat? Aku doakan untuk pakcik tu. Macam Ustaz dulu cakap, aku berdoa. Kalau macam pakcik tu berbual aku, mungkin aku cakap, cik maaf lah cik tapi saya punya, apa yang saya diajarkan tu bukan apa yang pakcik cakap kan. Ini bagi engkau yang dah belajar. Kalau sekarang aku berikan another misal lagi. Engkau budak baru belajar. Totally zero knowledge on hukum agama. So how
how kau react to that? After that, Mungkin aku akan balik, aku akan check dengan keluarga aku dulu. Adik-beradik aku, korang pernah dengar gini kan, member-member, korang pernah dengar gini, betul ke gini ya. Kita check dulu lah, kira untuk umumnya, betul. Apa pandangan kan, tanya tengok ni betul tak. So kalau rasa-rasa macam pelik sikit kan ini kan, aku believe it lah. Bilis lah. Ni pakai akal lah bro. Betul. Akal bro. Lu mau ingat akal apa ini, Akal, semua bro. akal. Pakailah akal sampai hujung hidup pangkal. Tak, tapi kadang-kadang mungkin orang pun tertutup ke apa. Nah, gitu. betul. Sebab tu aku pun doakan untuk siapa yang tanya ni. Aku nak doakan moga Amin, dia punya keluarga semua kan. Amin. Kan berubah kan, dapat Amin. hidayah milik Allah. Bukan dapat Nur Hidayah. Nur hidayah siapa pula? Kau jangan nak perangkap aku Kau pandai nak perangkap. Ustaz nak perangkap saya Nur Hidayah pula. Sorry. Mana tahu ada Nur Hidayah yang terdengar. Okay. Rezeki tak salah alamat. Masya Allah. Ustaz sudah sound tu. Amin. Ini part kena cut lah. Ni depan ni dah kena buat post edit dah. Tak boleh dimuatkan lah. Tak boleh. Jadi okay, aku ada pandangan aku pula. Okay. Kalau misal berlaku pada aku, dan aku ni misal macam kita tak tahu apa, kita masih cetek ilmu agama. Misal the first thing bila aku tengah duduk dengan dia tu, aku akan buat apa tau? Aku akan ambil handphone, aku pergi ke Syekh Google. Okay. Aku kan type hukum solat Jumaat adakah perlu ditinggalkan. Kan? Jadi itu akan aku type dulu dan cari jawapan dia online. Yalah, memang it's not advisable. Bukan dianjurkan untuk menuntut. Kau dapat information dulu lah. Kita tengok dulu information. Information betul. Kita tengok information dulu kat Google. Walaupun tak setepat mana, tapi ada juga reference. Betul tak? Kalau aku tengok situ, dia mengatakan daripada Muiz punya apa website yang mengatakan solat Jumaat ini wajib dan sebagainya. Jadi aku dah ada keyakinan. Betul tak? Kau boleh campak handphone kau kat pakcik punya muka. Aku boleh cakap, Pakcik jangan langgar Muiz lah. Muiz dah cakap ni nampak. Tak ada lah. Ajak aku. Tak ada. Kita tak ada dengar cakap ni semua je. Jadi kita selalu refer. Kita nak kena refer. Kita ada badan-badan organisasi Islam kita. Ini kalau aku lah. Pasal kita hidup pada zaman teknologi. Betul. Come on lah bro. Ambil handphone, open up kau pergi Google Chrome kau dan search lah. Search, insya-Allah dapat. Lain jawapan. kalau macam memang nak ikut ajaran sesat. Picit ajaran sesat, I want follow. Itu rabak bro, jangan lah, elakkan lah. Betul lah. Itu kalau dah ikut ajaran sesat, na'udzubillah, itu yang kita minta dijauhkan. Jauhkan semua kita, ahli keluarga, keturunan semua. Amin. Masya Allah. Dari doa Ipul macam ni menjadi tajam. Ustaz dah ijazahkan dia doa-doa semua ni. Bahasa Melayu boleh, nanti Arab kalau teruskan soalan seterusnya. Okey, saya rasa memandangkan waktu. Jadi kita berhenti pada soalan yang kedua sahajalah. Dua je harap panas saya nari. Alamak, kita topik-topik nari kita. Soalan yang kedua ni sudah berpanjang lebar. Jadi minta maaf bagi mereka yang yang hantar soalan yang ketiga tu. InsyaAllah kita akan ketengahkan pada sesi podcast minggu hadapan. Betul. Time dah 1 jam Jangan putus asa, jangan takut. Dan bagi penonton dan pendengar, sila lagi sekali saya nasihatkan. Ini saya punya nasihat jujur, ikhlas daripada hati saya. Sekecil hati macam hati nyamuk. Tak ada. Ni saya punya nasihat. Kalau ada soalan, bagi mereka yang ada soalan, silalah, bolehlah hantar soalan anda kepada email kami, iaitu admin@seekersnest.com atau langsung DM kami di FB page Seekers Nest Media. Jangan malu-malu, jangan segan-segan. Ini penting bro. Jangan malu-malu. Apa-apa soalan tak kira lah apa-apa soalan Nak tanya soalan apa, jangan tunggu lama-lama. Macam lagu tu, jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama kepala jadi hirau. Jangan. Apa-apa boleh tanya. Apa-apa nak tanya boleh. Jangan nak mengkhawatirkan. InsyaAllah Al-Fadhil Al-Mukarram Ustaz kita bersedia untuk menjawab. Tapi kalau soalan yang biasa-biasa yang boleh jawab, kau boleh jawab apa? Siapa? Kau sendiri boleh jawab lah. Mesej balik je lah. Aku jawab soalan daripada perempuan saja.
Siapa yang dengar tu dengar lah. Kepada isteri saya yang tersayang. Cik. Dia cover balik, Zat. Dia cover balik. Dia ni pandai, Zat. Dia punya permainan saya dah baca, Zat. Dia pandai main ni game, Zat. Kepada isteri saya yang tersayang. Jangan tegur abang. Hello, tak ada time lah. Tak ada. Okey, saya nak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz Abdul Hafiz kita. Terima kasih, Ustaz. Masya-Allah, terima kasih Ustaz. Ilmu nari manfaat. Walaupun topik yang panas kan, tapi alhamdulillah Ustaz banyak memberikan manfaat kan. Betul. Daripada sudut kepada kemasyarakatan kita. Betul. Semoga apa ni, saya doa. Tadi kau doa kan? Okey, sekarang aku pattern doa. Okey, doa. Saya mendoakan dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengurniakan kesihatan kepada Al-Fadil Al-Mukarram Ustaz kita, agar terus dapat berbakti kepada masyarakat Islam kita di Singapura dan di Nusantara kita, insya-Allah. Amin rabbal alamin. Amin. Okey, dan untuk pendengar-pendengar sana kan, yang siapa tengok kan, jangan lupa like and share. Like and share. Kalau tak nak like pun share boleh lah. Kalau tak nak like pun dia share je lah. Share kat WhatsApp ke, share kat social media, Facebook ke, Instagram ke. Lagi bukan kita nak tunjuk riak ke apa. Betul tak? Betul. Lebih ramai manfaat. Okey, dapat semua orang ilmu ni dapat share, semua dapat, insya-Allah. Betul tak? Betul. Ini penting Ini satu perkara yang penting kita nak kena fahamkan. Betul. Jadi insya-Allah kalau bagi mereka yang suka pada rancangan kita ni, cuba like and share. Ya, itu je tak minta. InsyaAllah. Jadi sebelum kita mengakhirkan sesi ini, kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pendengar dan penonton kita. Terima kasih banyak-banyak. Jadi insyaAllah kita akan ketemu lagi pada sesi podcast yang seterusnya daripada Sahabat Bertanya. Nantikan podcast episod yang seterusnya. Dari itu, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.